bukan kita nak katakan rawatan tradisional tak betul. Kalau kita nak pergi urut batang zakat terus je, dia tak logical. What's up everyone, welcome to another episode of Sky Show. Hari ini saya bersama Iman, our physiotherapist. So hari ini Dr. Shashi is away because of khusus. So we got you in. So today kita nak bincangkan tentang satu topik yang memang penting, tentang isu rawatan urutan batin. And kita nak dengar dari segi perspektif fizioterapis, apa pendapat Iman tentang rawatan ni. Macam mana rawatan ni sangat penting, apa keperluan dia, and relations ataupun kaitan sama ada rawatan dari segi perubatan tradisional ataupun perlu ada segmen modernization of this therapy. Okay, so let's get the ball rolling. Rawatan urutan batin ni kita memang dah kenal lah. Malaysia ni memang sinonim lah. Lebih-lebih kalau pergi negara jiran dan sebagainya. Yes, definitely. Okay, dari segi perspektif modern medicine ataupun fisioterapi ni, apa pendapat Iman? Okay, being a physiotherapist for the last 15 years, dah banyak actually saya belajar, and the interest dalam bidang urutan batin ni, saya, when it comes to recovery, kita tak lari daripada 4 benda. Nombor 1 is tidur. And Dr. Roland akan explain banyak lagi pasal elemen-elemen ni. Tapi urutan batin tu is just one fraction daripada whole recovery. So when it comes to urut batin itself, elemen seperti nombor 1 tidur adalah sangat penting. Nombor 2 pemakanan, dari segi pemakanan. Nombor 3 is senaman, dan nombor 4 is mental health. So sebelum kita buat apa-apa tindakan untuk badan sendiri, exercise ke urut batin dan sebagainya, rawatan, kita kena screen 4 benda ni dulu, so that kalau health is in check dalam 4 benda ni, dan urut batin will enhance apa-apa masalah yang kita nak settlekan. Tetapi apa yang kita lihat dari segi masyarakat is, first mereka kan pergi kepada alternatif untuk dapatkan rawatan tradisional seperti urut batin, ataupun pakai kopi jantan ataupun try herbal-herbal seperti tongkat ali dan sebagainya, ginseng dan sebagainya dulu. Kenapa bila Iman katakan tadi, memang tidur kita tahu tidur sangat-sangat penting, kesihatan badan sangat penting, rest sangat penting, tetapi all of this telah wujud disebabkan of their stress, kerja harian, mental, physical, yang menyebabkan otot-otot ni semua mula jadi sama ada tak kuat ataupun terlampau ketat dan sebagainya. So from physiotherapist punya perspektif, kalau kita lihat kepada konsep terapi ni, what impact dia akan bagi? Katakanlah semua benda lain dah settle, tidur dah cukup, pemakanan dah settle, bersenam dah buat, all the screening, hormon semua dah buat. Okay, they want to do this, mereka nak buat juga benda ni. Okay, apa sebenarnya fungsi rawatan ni now? Okay, pertama sekali, my approach towards urutan batin ni ada dari segi a few element. Nombor satu is sports massage. Okay. Nombor 2 is joint mobilization. So the area yang kita nak target ni is basically the spine, the hip and the knee and the bahagian kaki. Maksudnya tulang belakang, pinggul, peha. Yang penting is basically tulang belakang dengan pinggul lah. So ni kawasan pergerakan paling utama lah. Semasa bersukan Yes, correct. Nombor 3 is stretching. And nombor 4 is the whole therapy, so the talking through. Is there any internal issue daripada segi psikologi. So because urut batin ni selalunya is not just physical. Orang yang akan datang buat urut batin, dia mesti memang dah ada problem mesti ada emotional impact and psychological impact. So semua tu kena slowly unload and talk it through. Okay. So bila kita lihat pada specifically macam otot-otot ni kan, we also tahu macam otot-otot, macam bagi saya
dari segi perspektif doktor, kalau kita nak bagi kalau kita nak bagi urut batang zakar terus je, dia tak logical, because batang zakar ni dah technically satu tisu yang bentuk span. So macam nak bagi urut span tak boleh, because dia bukan musculoskeletal kind of tisu dia sangat berbeza dengan tisu-tisu otot badan yang lain, and you bersetuju juga? Okay, so now kenapa otot-otot ni semua tiba-tiba jadi ketat? Adakah sebab kita tak mobilize, dia tak buat stretching? Tapi dari segi perwatakan seksual ni, memang dia nak keinginan seksual tu tinggi, they want to bersama, tetapi performance tengah drop. Right. Now, elemen faktor paling utama is when a country reach modernization. Okay, bila semua benda dah modern, tapi during modernization tu, what happens to us? Basically, kita semua akan duduk banyak. So daripada pagi sampai ke malam, kita duduk untuk drive, kita pergi tunggu dalam jam, and then masuk meeting and kerja, the whole day kita duduk, and then lunch time we sit down, and then balik rumah dah letih, kita duduk. So only a fraction of the society akan really spend time untuk pergi balik into active lifestyle, because kalau seseorang tu tahu betapa importantnya movement, dan dia akan selitkan movement yang sangat banyak dalam seharian. So orang yang duduk lama pun dia akan affect tempat duduk dia akan tukar kerusi, dia akan duduk, dia akan kerja dalam keadaan berdiri, meeting dia cut short dan sebagainya. So movement tu adalah sangat-sangat penting. So bila kita duduk lama, what's going to happen to our body is that the compression that's going to happen dekat bahagian groin ni is so great. So bila kita compress, kita akan limitkan circulation ke bawah. So bila lama jadi macam ni, duduk lama, kurang bersenam, makan tak jaga, the physiological impact dekat dalam badan tu akan slowly berubah. So I believe that nothing gets better through time. So kita kena always buat sesuatu. So tapi masalahnya bila dah jadi baru nak buat. So that's why I think society suka kepada sesuatu yang instant. Dia nak fast, quick fix, fast result, cepat nak settle kan. Tapi bila dah reach to that stage, there's no quick fix. Memang kena study balik, kena unlearn, kena belajar balik pasal badan, kena kaji balik tidur, makan, exercise dan sebagainya. Tapi masalahnya orang sekarang dia memang desperate, and banyak orang-orang akan ambil kesempatan and sediakan rawatan-rawatan ni dengan berbagai janji. Because dalam situation bila masalah isu tenaga batin lemah, ereksi tak lengkap, dia dah jadi risau tadi. And they have no time untuk nak aku nak pergi belajar lah, nak buat stretching, nak pergi buat yoga, dah tak sempat tadi. So they are time sensitive, and wujud juga satu industri. Bukan kita nak katakan rawatan tradisional tak betul, but what we're trying to say is, okay, macam mana nak work at the right situation, right therapy, right cara. Macam yang katakan tadi, mungkin kita kena look at macam konsep macam sport massage. Adakah setengah-setengah otot yang memang perlu untuk dapatkan urutan supaya dia dapat relax, because ada saraf-saraf yang lalu dekat lokasi-lokasi tu akan dapat relax, because kita lihat pada also the neurological, the sympathetic response. If the body is relaxed, of course pelancaran darah tu akan berlaku. But bila situasi otot tu terlampau ketat, pengaliran darah tak berlaku. Okay, I want to ask one question. Okay. Ni fakta atau mitos lah. You rasa kalau macam orang bawa motor atau bawa basikal pada waktu yang berlanjutan, katakanlah buat e-hailing 8 jam naik motor non-stop one whole day, mungkin bangun sekejap, hantar barang, duduk balik, bawa basikal 100 km, 200 km, walaupun ada padding, do you think that the blood flow will get disrupted down there? No, I don't think so. Okay. One reason is actually Dr. Roland bagi tahu dua faktor yang berbeza. Nombor satu is kalau orang naik motor lama, tapi dia aktif, dia bersenam, dia beza dengan cyclist yang dah memang aktif.
and bekerja lama, bila dia duduk lama, so dia tak boleh effect. So orang yang ada isu waktu cycling is basically of dia sebabkan compression on the nerve itself. Tapi itu paresthesia yang akan release. So with enough time of rest and with enough or dia vary the activity untuk restkan the area, the compression will be gone. Tapi orang yang naik motor hantar barang and then pergi kerja balik and then balik dekat rumah tak buat apa-apa, then orang yang naik motor ni akan ada masalah. Not orang yang naik basikal. Understand. So balik kepada juga ni, I just nak tanya juga beberapa mitos yang macam kita akan dengar macam konsep macam lubang cincin dan sebagainya. So for me I don't know what lubang cincin means. Do you know what it means? Bila orang cakap lagi, Doktor, lubang cincin I stuck. Is it inguinal region ke atau apa yang Ya, mula-mula kalau kita tengok dari segi terma daripada term tu, lubang cincin nampak macam something very precious. So the precious area yang kalau kita tengok secara amnya mungkin area lubang dubur ataupun bahagian atas tu. Tapi lubang cincin ni actually atas testicle, the deferens going into the abdominal area. So itu nama dia lubang. So agak tinggi apa? Tinggi. So I think bila orang kata urut area lubang cincin ataupun another mythos which is basically the shaft itself, mungkin area ni diurut untuk stimulation, bukan untuk merangsang. Untuk merangsang, bukan untuk improvement. So tapi rangsangan ni dia ada gateway open and ada gateway tutup. So dia kalau merangsang sahaja, I don't think it's a feasible thing untuk diurut lah. So nanti apa akan wujud juga pelepasan nanti. So try and error lah. Orang yang tak tahu, dia main urut je semua benda, dia akan dapat. Because sometimes ada isu yang make it even urut sampai macam buat zakar and everything, because it's very sensitive and painful. And people rasa kena urut macam ni, tapi organ-organ ni tak perlu ada urutan macam tu. Kita kena fokus lebih pada musculoskeletal yang sekitar area tu untuk bagikan the otot semua relax. Bila otot tu relax, automatically erection tu akan jadi lebih lengkap. To me the concept is very simple. Pilih air tak ada masalah. Pilih tu memang tak boleh nak macam mana kita nak bentuk pilih, nak bengkok macam ni, bengkok macam tu, tak boleh. Is the punca air ataupun saluran air tu. Kita kena tengok pipe, kita tengok air tu kotor tak kotor, kita tengok air tu kuat tak kuat. So selalu orang sesendal dia okey ke tak? Selalu orang nak tukar pilih tapi tak nak check water pressure. Lepas tu ada juga yang akan beranggapan bila kita boleh buat urutan macam ni, automatically dia akan lebih memanjang, lebih tebal and everything. And konsep tu sebenarnya actually salah. Seperti yang Iman katakan, it's not about the size, it's all about kita punya pengaliran darah and how kita boleh hold the pressure. So apa tips yang you have untuk katakan isu masalah-masalah ni, sekiranya people nak buatkan rawatan, apa rawatan yang sesuai? Rawatan yang sesuai kalau untuk massage lah, rawatan lain kita boleh handle, rawatan yang fizikal. So kalau kita nak cakap urut batin spesifik, kita tengok 3 benda saja. Nombor 1 is kita nak kena pump. Nombor 2 kita nak kena renggangkan. Nombor 3 is elemen urut batin, kita nak kena urut or compress balik. Nombor 1 pump is basically strengthenkan otot-otot yang besar, the glutes, the quads, the chest. All this area akan rembeskan testosteron dalam badan. Dr. Rolinda berkali-kali keluarkan video pasal ni. Nombor 2 kita kena renggangkan otot. Banyak yang kita tengok selalu kalau bila orang cakap pasal urut batin, orang selalu cakap pasal senaman cakar harimau. Senaman cakar harimau ni kalau nak go into details, Crouching Tiger ni, something like that lah. Tak lain tak bukan, is basically renggangan otot, basically the whole lumbar pelvic punya area.
And kebanyakan senaman ni dilakukan dalam keadaan duduk dan kaki wide open, stretch the hamstring. Dia dua benda. Yang paling utama bila kita stretch otot belakang is to improve the circulation of thrusting. Dan bila kita stretch bahagian anterior is untuk counter back keadaan duduk yang lama. Masa-masa yang ketat dalam bahagian duduk. So dua area ni is very very important dalam stretching. And nombor 3 is the urut batin itself. Area-area yang tak dapat saluran darah tu, tu saya akan settlekan lah. Good. So conclusion, sebagai penutup, ED boleh tak elemen urut batin kalau kita buat secara profesional ataupun dengan bantuan macam orang yang mahir tentang the muscle contour macam fizioterapis dan sebagainya, boleh tak dia sedikit sebanyak bantu orang yang ada masalah ED dengan masalah erection dysfunction ni ataupun juga premature ejaculation ni, boleh tak membantu? Secara sedikit sebanyak. Urut batin ni is an enhancement, sama macam sports massage. Dia tak ada qualitative or quantitative measure untuk tahu how much improvement and yes or no. Sama macam sports massage. Tapi dari segi psychology, emotion, orang akan rasa beza. Dan selalu the feedback yang kita akan dapat is you will feel light and you will feel circulated. So semua yang dah dapat urut batin ni, saya akan nasihatkan untuk start something, start bersenam, start getting a routine, and then you datang balik bila keadaan you need another enhancement. So in terms of kekerapan, intensity, itu is very subjective. So the whole idea is for you to get back into that active lifestyle. So that is something that I can target waktu. Faham. So I think in a summary, secara kesimpulannya, so kita wrap benda ni, bila satu urutan tu massage dibuat, badan tu automatically akan jadi tenang. And bila ketenangan tu kita peroleh, something happens is our sistem saraf yang sympathetically driven akan kena take over by the parasympathetic, the relaxation. So relaxation ni akan memang bantu untuk pengaliran darah, membantu untuk control the erection quality and also the ejaculation punya timing. So technically, like you said, dia bukan qualitative or quantitative, but sedikit sebanyak it has an impact. Impact. And mana nak cari orang-orang macam you kalau orang perlukan bantuan everything? Boleh call hotline Sky Clinic direct. Buat appointment, I'll be there. So siapa-siapa yang mungkin perlukan dapatkan lebih nasihat ke information ke tentang masalah urutan batin everything, you can send us a text. Kita akan link you to physiotherapist Iman yang memang boleh bantu you secara directly sekiranya ada masalah tu. Of course, isu kesihatan lelaki ni ada banyak cabang yang kita kena lihat. Some people mungkin kena ada mechanical punya management macam urutan, some people ada masalah psikologi, ada yang ada masalah pengaliran darah, ada yang juga ada masalah hormon. So dia tak boleh kita letak dalam satu box saja. Banyak perspektif kita kena handle. So that's about it. Thank you so much kepada semua yang telah menonton The Sky Show kali ini. We'll be back until the next episode. Bye bye.